Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like Pod Ikhlas, subscribe YouTube Yayasan Ikhlas dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Bersama saya Anas Rahman, host Pod Ikhlas yang dibawakan oleh Yayasan Ikhlas. Borak dari hati, cetus inspirasi. Baiklah, untuk episod kali ini kita bersama-sama dengan seorang tetamu istimewa, penulis e-book pendidikan seksual kanak-kanak dan juga seorang motivator dan juga seorang penceramah di sekolah-sekolah dan tak asing lagi lah. So bersama saya pada hari ini Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, untuk tajuk kali ini kita akan bawakan berkenaan dengan pantang larang semasa raya. Sebab kita dalam episod edisi khas musim raya dan kita nak tahulah secara lebih apa nama dia? Secara lebih on ground ni macam mana kan masa raya nanti. Dan kebiasaan norma-norma yang berlaku dalam kalangan masyarakat dan sebagainya. So mungkin saudara Akhi Fairuz boleh apa pendapat tentang apa benda yang boleh, benda yang tak boleh. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih pada Yayasan Ikhlas yang menjemput untuk podcast pada kali ini. Dan saya nak ucapkan jugalah kepada semua muslimin muslimat, kita punya umat Islam, untuk menyambut Ramadan dan Aidilfitri yang bakal menjelang tiba. Sebelum kita nak cerita tentang pantang larang berkaitan dengan hari raya, apa yang boleh, apa tak boleh kan. Satu benda yang kita kena faham, kita adalah negara yang sangat obses dengan hari raya. Betul. Okay? Dan pesanan ni sebenarnya dia bukan hanya untuk hari raya saja. Oh, terus nak ucapan raya? Bukan, maksudnya setiap kali raya, raya Cina ke, Deepavali ke, kita akan balik ke kampung. Dan kita adalah satu bangsa yang semua akan berkongsi raya, bukan berkongsi daripada akidah kan, tapi berkongsi raya, tak kisahlah bangsa apa atau agama apa yang menyambut, kita akan balik kampung. Kalau tak balik kampung, dia akan jadi satu masalah yang besar pada orang yang dah berkahwin lah. Sebab apa namanya, nak balik rumah siapa dan sebagainya kan. Oh, itu isu lain tu. Itu isu lain. Tapi antara benda yang penting untuk kita faham bila balik ke kampung ni, satu benda, kita akan bercampur dengan adik-beradik yang lain. Okay, kita akan bercampur dengan adik-beradik yang lain. Kadang-kadang apa namanya, rumah tu kecil tapi anak-anak ataupun saudara mara ramai, ya. Ataupun biliknya ada sikit, dan dia akan menimbulkan beberapa masalah yang lain lah. Cuma saya nak sentuh sikit tentang satu benda ni sangat penting lah dalam isu ni. Bila kita berkumpul ramai-ramai kan, kebiasaannya hal yang melibatkan aurat tu agak susah untuk kita nak jaga. Betul. Ya? Disebabkan ini mungkin boleh pantang larang jugalah ya, tapi saya nak sentuh bab ni sebab benda ni very important. Disebabkan bila beramai-ramai, soal nak apa namanya bersiap, ya, penggunaan tandas, dan kadang-kadang mungkin boleh terlihat daripada segi aurat, okay? Dan bagaimana kita nak mengatasi, nak menyelesaikan masalah ni. Beberapa tahun lepas pernah viral lah isu ni sebab ada anak-anak yang balik ke kampung tak tidur kat rumah mak ayah, okay? Sebab dia orang tidur homestay, tidur hotel. Kalau daripada sudut kita rasa silaturahim sesama keluarga, rasa macam tak kena lah. Kau dah lama tak balik, tiba-tiba bila kau balik raya, kau tak tidur rumah mak bapak kau kan. Betul. Dan kadang-kadang mak-mak ni dia macam terasa hati ada yang terasa hati. Terasa betul, hati, ada sampai terasa hati. Bila kita dengar hujah mereka yang sewa homestay dan hotel ni, make sense juga sebab dia untuk keselesaan dia kan, dan dia pun nak buat untuk memelihara aurat pasangan dia kan. Sebab bila bercampur biras, lepas tu abang ipar, adik ipar ni, benda ni susah kita nak elakkan daripada pencampuran seperti itu. So dia sewa rumah-rumah ataupun yalah hotel-hotel yang berdekatan. Cuma dalam isu ini saya okey kalau kita bila balik kampung ketika raya, kita sewa homestay dan sebenarnya lebih memudahkan kita. Apa pandangan masyarakat untuk yalah mungkin orang-orang yang kebelakangan ni dia rasa benda tu okey kan. Cuma macam mana kita nak bagi hujah kepada betul. mak ayah yang sebab situasi tu mungkin dah sekian lama. Betul. Orang balik kampung ramai-ramai. Betul. Kalau macam mak ayah kan, dia rasa macam terasa hati semua kan. Saya rasa benda ni kena ada perbincangan lah, kena beritahu. Sebab parents pun dia patut sedar kat rumah tu ada bilik berapa banyak. Ada bilik limited. Lepas tu tandas pun mungkin ada satu saja.
anak-anak ataupun cucu-cucu bukan makin berkurang, makin bertambah. Dulu mungkinlah rumah tu sesuai ketika zaman kita dulu, tapi bila dah ada cucunya, bila dah ada muka dicicit, dia akan jadi nampak terlalu crowded. Sebab biasa orang kampung, macam saya orang Felda kan, tu jadi Al-Jengkawi tu. Felda Jengka, faham? Al-Jengkawi ni daripada jengka lah. Daripada jengka, bukan Langkawi, tak ada kaitan. Okay, bila macam kita orang Felda ataupun orang kampung, kebiasaannya parents very productive, okay, dalam melahirkan anak. Dan saya adik-beradik ada 11 orang. Masya-Allah. Dan cuba kita bayangkan kalau 11 orang balik ke kampung yang dah berkahwin, ada anak. Seorang anak satu family anak 4 orang, 5 ada orang. 3 orang, ada 4 orang, ada 5 orang. 44 orang. Boleh tak imagine berapa ramai manusia yang akan ada kat kawasan tu kan. Jadi tak dapat elak akan ada yang tidur bergelimpangan kat ruang tamu, akan ada yang tidur mungkin dekat-dekat dapur kan. Sebab bilik dah terhad. Tapi macam mana benda tu dia boleh jadi normal satu masa dulu? Dan yang yalah, biasa orang balik kampung, memang berselerak tidur kat luar. Lepas tu yang perempuan, kadang-kadang yang perempuan pun sekali tidur dekat situ. Dan untuk nak nampakkan benda tu sekarang jadi lain. Dia macam ni dulu ataupun sekarang benda ni dia dah berlaku, sebab cuma macam saya sebut tadi lah, budaya balik ke kampung ni, kalau beberapa tahun yang lepas mungkin dalam keluarga tu tak berapa ramai lagi orang. Sebab budaya ni pun saya rasa muncul tak ada, saya rasa sama mak bapak kita tak macam ni dulu. Bila raya contoh tahun 50-an, 60-an, 70-an, dia orang tak balik kampung. Memang situlah tempat mereka. Betul. Tapi bila generasi tu dah berubah, macam saya, generasi Y kan, yang lahir tahun 80 sampai tahun 95 ni, dan juga generasi Z yang dah berumah tangga, maka dia akan menyebabkan ramainya orang di situ. Dulu benda tu tak berlaku. Tapi bila ada langkah yang lebih baik untuk kita tak nak bagi nampak terlalu terdedahnya kan, pemakaiannya, nak bersiap dirinya. So antara langkah yang baik ketika bulan Syawal ataupun raya ni adalah kita cuba cari ni lah tempat-tempat yang kita rasa boleh menginap kat situ. Saya rasa parents pun faham dulu mungkinlah terasa hati kan. Tapi sekarang ni mungkin dengan dia pun faham rumah yang tak mampu tampung bilangan anak-anaknya. Bukan semua orang rumah banglo yang berbanyak-banyak bilik kan. Banyak bilik. Biasalah rumah kampung 3 bilik, 4 bilik. Itu je lah setakat yang ada kan. Takkan nak pasang kemah pula luar rumah kan. Lagilah pelik sangat kan. Ada saya nampak dekat TikTok ke mana-mana baru ni, dia pasang kemah dekat dalam rumah, ataupun dia pasang kemah yang kira tent tu untuk family dia saja. Okey lah kan. So yang tu pun kira salah satu inisiatif lain jugalah kan. Antara benda saya nak sebutkan lah, antara kes yang pernah saya dapat lah, bila berkumpul dengan keluarga kan, kita tak tahu, kita bukan hidup dengan biras kita dalam tempoh masa yang lama. Kita jumpa pun bila kita berkumpul, ataupun sesama sepupu-sepupu kan, bapa saudara dengan anak saudara. Ada satu kes tu, biras sendiri yang bila yelah rumah dah tak ada tempat, baringlah tidur kat ruang tamu kan. Memanglah selesa lah tempat tu, bentang toto segala bagian dengan anak-anak kan. Ada aircon pula. Dia ada aircon, betul. Lepas tu bila dah seperti ni, dia punya biras tu dia dalam keadaan dia tengah tidur, tapi dalam keadaan nampak macam mamai jugalah kan. Dia perasan yang biras tu lelaki datang dan cuba menyentuh kakinya dan menyelak pakaian ataupun kain dia ketika dia tidur lah. Dan benda ni dan melibatkan gangguan seksual sebab itu benda ni sangat penting kalau kita cuba melihat daripada sudut yang seperti ini. Sebab kadang-kadang orang nampak raya ni bercampur meriah kan, pasang berapa banyak pelita kan, ataupun buat kuih raya, nak masak apa raya pertama. Tapi benda-benda ni yang jarang dibincangkan kan. Sedangkan benda tu penting. Betul. Kita tak nak hari raya yang patutnya disambut dengan gembira, merayakan kemenangan sebulan Ramadan kan, menahan nafsu lah pada harga, tiba-tiba jadi kemenangan hari raya kemenangan untuk syaitan. Betul. Hari raya syaitan tu yang meraihkan dengan manusia-manusia seperti ni ya. Dan kita tak nak benda-benda macam ni berlaku. Okey, itu sedikitlah yang saya boleh sebut tentang satu isu yang penting, bukanlah melibatkan patah larang, tapi melibatkan hari raya. Okey. Baik, sekarang ni kita balik pada soalan. Baru balik pada soalan lah. Balik pada soalan. Okey, berkaitan dengan patah larang. Okey, pertama yang kita kena faham, ketika hari raya ni, hari ni trend yang tak boleh nak ubah, memang susah. Gadget.
Okey. Bila melibatkan gadget ni, dia akan melibatkan anak-anak, okey, dia melibatkan budak-budak kecil, termasuklah adik-beradik. Okey. Bila mana diorang balik dan kebiasaannya mereka ni akan sentiasa dengan gadget lah, dengan handphone. Sebab saya faham ada ibu bapa yang betul-betul boleh mengawal anak-anak mereka dalam penggunaan gadget. Tapi bila balik kampung, macam mana dia nak kawal anak dia, sebab dia pun nak kena kerja. Betul. Okay? Kalau dia tak bekerja, nanti adik-beradik yang lain akan mengata, engkau ni anak kau bukan kecil lagi, aku pun ada anak, aku boleh je buat kerja. So bila anak-anak ni yang di mak ayah mereka ni tengah buat kerja di rumah, kebiasaannya mereka akan diberikan handphone. Kalau anak kita jaga, tak pernah bagi handphone sebelum ni, tapi bila tengok sepupu dia pegang handphone, anak saudara yang kecil dia pegang handphone, apa yang dia rasa? Dia boleh je kan, anak yang tu boleh je, sepupu saya boleh je, kenapa saya tak boleh? Takkan dia tak boleh kan? Takkan dia tak boleh. So kat sini walaupun anak-anak ni di kampung tetap kena ada peraturan macam tu. Okey? Dan kita ni susah. Sebab benda tu dah jadi yalah, semua orang dah bagi benda tu kan. Bayangkan kalau contoh, jangan kata anak-anak yang kecil-kecil sekolah rendah, sekolah menengah pun sama. Kalau mereka diduduk di asrama, bila balik ke kampung kan, masa itulah mereka nak main handphone. Betul. Main Mobile Legends. Masa itulah diorang nak bermain dan tidak bersosial lah, dan dia akan jadi satu masalah. Sebab itu dalam rumah ni memang kena ada yang seseorang yang mungkin berpengaruh adik-beradik yang kena menegur budaya seperti inilah. Siapa agaknya karakter yang sesuai untuk jadi tu? Saya tak pasti. Tapi sulung ke ataupun sesiapa saja yang boleh. Selain iyalah, kita faham mereka memang boleh main, tapi pada waktu ketika kena libatkan mereka juga untuk faham apa tu hari raya ni bukanlah semata perkumpulan seperti itu. Kena ajar mereka untuk contoh, jom kita sembelih ayam, bawa mereka pergi tunjuk macam mana nak sembelih ayam kan. Macam mana nak potong sayur, ajar anak-anak ni kan. Sebab kalau kita tak ajar mereka, masa bila lagi mereka nak belajar? Begitu juga apa lagi yang mereka boleh faham kan. Tapi kadang-kadang ada setengah parent tu dia kata dia tak nak anak nak kacau dia buat kerja sebab takut dia terbatas ataupun terganggu lah pekerjaan dia tu, tak dapat dia memang time lah kan. Jangka masa pendek benda tu betul, tapi bila dia dah balik rumah dia nanti, anak dia akan nak inform balik. So dia punya point is kita kena libatkan anak dalam aktiviti yang kita buat. Contoh kita tengah masak, okay, jom tolong masak sama-sama macam tu lah kan. Memang benda tu sekejap je lah anak akan tolong kan. Tapi at least dia anak belajar something kan. Janganlah sampai tahap kita biarkan dia ni buat apa saja yang dia nak buat, terutama yang melibatkan gadget lah. Tambahan pula bila anak-anak yang seperti ni dia duduk kampung. Macam kita balik kampung dulu dengan tak ada gadget, apa kita buat? Kita explore lah. Kita main kat luar. Tapi budak hari ni, apa yang dia berlaku kat rumah dia di bandar tu, itu yang dia bawa ke kampung. Gadget. Benda tu tak kena tu. Dia bawa norma bandar bandar kepada di kampung lah. Cubalah kan, dan pentingnya macam mana nak tarik mereka ni supaya mereka ni kembali dengan okey. Bila ajar main tu, ajar macam mana ajar main tujuh tin kan, susun slipper kan, ataupun main cepek ke kan. Benda-benda ni aktiviti congkak ke, carom ke, benda-benda yang mereka punya bersosial tu lebih lagi bagus daripada benda-benda yang macam ni. Walaupun pantang larang ni tak melibatkan mak bapak, tapi anak-anak kau. So maksudnya sebagai parent, kita kena sediakan jugalah. Kadang-kadang ialah kita balik kampung, kita sediakan perayaan raya juga. Tapi perayaan raya saja, tak sediakan aktiviti untuk kanak-kanak. So macam apa yang saya boleh capture tadi, at least kita beli congkak untuk dia main, beli something lah untuk dia nak aktiviti orang kan. Itu yang pertama lah. Lepas tu yang kedua, berkaitan dengan patah larang yang kita kena faham lah. Ketika bersalam, sebab kita ni bila bersalam, bila sebut saudara mara, dia akan jadi semua adik-beradik. Maksudnya semua saudara. Macam kalau belah utara, isteri saya orang Kedah. Kan, sepupu ke, dua pupu ke, tok nenek tiri, semua adik-beradik. Orang utara semua panggil adik-beradik kan. Sampai saya confuse. Mana adik-beradik betul, mana yang adik-beradik betul, mana yang tak kan. Bagi dia saudara rapat semua adik-beradik. Pupu, 12 pupu, 13 pupu semua adik-beradik. Aku pun dah confuse. Tapi apa yang saya nak sebut ni, jangan kita menyalahguna nama adik-beradik. Sebab itu kalau kita dengar, baca, faham surah An-Nur ayat 31 tu, Allah detailkan siapa mahram kita, siapa yang bukan mahram kita, supaya
benda ni dapat kita atasi ketika bulan puasa. Sebab kita suka bersalam. Lepas main raya salam, minta maaf kan. Dan kadang-kadang kita salam semua. Abang ipar kita salam, kakak ipar kita salam kan. Bila mereka tu dah akhir balik, mereka tu dah bukan mahram kita. So tak boleh salam lah. Tapi benda ni dia jadi benda yang biasa. Kadang-kadang ada yang dia boleh jaga aurat, tapi buat bersalam dia fail. Kan, sedangkan benda sama lah kalau engkau menutup aurat pada individu yang kau kau rasa tak boleh ni, tak boleh kahwin dengan dia. Tak boleh kahwin, mahram lah. Yang tak boleh kahwin. Yang boleh kahwin dengan dia, yang boleh kahwin dengan dia. Yang boleh kahwin dengan dia. Salah. So begitu juga kau tak boleh bersalam dengan dia. Betul. Itu benda yang penting lah. Okey, dan antara benda yang penting juga untuk pentalarang dalam ketika hari raya ni, antaranya anak-anak ni, mereka ni perlu menunjukkan adab ataupun rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Sebab kadang-kadang anak-anak ni bila dengan gadget dia jadi dingin tau. Kurang common sense, tak kerti nak bersalam, tak tahu nak menunjukkan adab akhlaknya. Sebab adab akhlak ni dia tak boleh datang tiba-tiba, dia perlu diajar. Kan, salamnya kan. Sebab yelah bila kampung tu akan cium-cium. Cuma antara pantalaran yang kita kena faham adalah kan, salam tu bagaimana. Sebab kadang-kadang ada anak-anak ni bila pak saudara ke salam, tapi adakah perlu sampai menyentuh private part kan? Sebab kadang-kadang sampai nak sentuh kemaluan kan, tanpa punggung. Benda-benda ni yang merisaukan ya. Boleh dalam keadaan yelah ada sopan, salam, mungkin peluk, tapi jangan sampai lebih-lebih kan. So macam dia salam yang biasa dengan salam biasa, cium tangan, salam yang berpeluk tu dia kan, ada limitation orang jugalah. Saya kalau tak ada ni, saya tunjukkan dia punya ni contoh ni. Nak salam awak mungkin jadi kan, anak saudara kan. Okay. Jadi tak payahlah. Mungkin dia peluk tapi tangan tiba-tiba sentuh pada punggung. Kan kadang-kadang orang-orang tua ni jenis suka sentuh kemaluan budak kan. Benda-benda ni tak betul. So percampuran ketika bulan hari raya ni memang agak sedikit membimbangkan. Sebab bila dah ramai, kita tak sedar benda ni boleh terjadi. Okay. Dan last ni yang terakhir ni satu benda yang penting juga lah, melibatkan anak-anak juga. Jangan benarkan mereka mandi bersama dengan sepupu-sepupu. Okay. Kalau mandi bersama sekalipun, tolong pakai seluar kecil ke, pakaian ke, bukan pakai baju lah, maksudnya pakai seluar pendek ke, seperti itu. Sebab kita tak nak anak ni normalize melihat aurat anak-anak saudara dia ataupun sepupu-sepupunya yang lain kan. Cuba kita bayang, kita pun tak tahu apa benda yang anak akan berlaku dalam tandas kan. Sebab dalam kes ni pernah je saya jumpa ada kes kan. Bila budak-budak lagi, budak-budak lah, nak macam mana bro hari ni, dengan gadget ni macam-macam benda budak boleh terjebak kan. Dia nak tahu dia balik kampung berkumpul dengan sepupu ni bukan sama umur, kadang-kadang ada yang besar. Betul. Dan dia bermula sepupu sekolah menengah ni form 1, dia tunjuk budak kecil ni, dia punya sepupu dia lah, umur 5 dengan 7 tahun, tengok video lucah. Okay, bila tengok video lucah, dah berkumpul, mak-mak ni memang sibuk kerja kan. Lepas tu bila tengok anak aku cari mana, cari tak jumpa. Rupa-rupanya dia bawa budak kecil 2 orang ni tengok video lucah tu dalam bilik kan. So bila dia dah, mak dia pun syak, apa benda anak aku buat dalam bilik ni, ketuk-ketuk. Bila buka pintu, yang anak saudara 13 tahun tu kata, tak ada apa makcik, kita orang tengok game je, main game kan. Anak dia pula cakap, betul mak, betul, tadi abang tunjuk main game je. Seolah-olah anak dia merasakan sesuatu. Mungkin abang tu dah kata kat dia, jangan cerita pada mak kau kan. Macam-macam lagi ya. So, tapi apa nasihat kita kepada anak-anak kita? Let's say lah kalau anak kita jadi orang yang umur 5 tahun tu kan. Sambung cerita tadi sebelum saya jawab tu kan. Bila dia dah biasa, abang sepupu dah tunjukkan benda-benda macam tu, mandi pula bersama. Dan bila mandi bersama, abang sepupu lelaki, anak saudara dia pun dua-dua lelaki, tahu apa yang berlaku? Berlakunya benda yang menyedihkan lah, ya, yang melibatkan isu liwat lah. Okay, mandi bersama. Dan benda tu sangat menyedihkan saya bila kes seperti ni berlaku. Sebab itu benda-benda macam ni, pesanan-pesanan untuk anak-anak kita ni, bila balik ke kampung, jangan sampai tahap dia tahu membezakan apa baik apa buruk. Kalau balik kampung kan, ada anak-anak yang yelah saudara mara yang cakap lepas, mencarut kan, biasa menyebut. Patut kita jauhkan dia. Tak boleh. Kenapa? Anak sebab macam ni lah kan.
parents dia kena sedar orang macam ni wujud kat dunia. Dia tak boleh selamanya nak beritahu yang indah-indah je pada anak. Kat sekolah dia akan berhadapan dengan budak macam tu. Bila balik kampung, dia punya adik-beradik, saudara mara pun akan ada macam tu. Jenis melatah, mencarut, cakap benda tak elok, mungkin ada yang tunjuk jari tengah. So anak ni memang daripada awal perlu difahamkan apa yang baik, apa yang buruk. Supaya kalau benda macam tu anak terdengar, terlihat, dia terus akan rujuk pada mak ayah dia. Okay, boleh Akhil Virus bagi satu guideline lah, apa yang baik dan apa yang buruk yang kita boleh nak share pada anak ketika mana musim raya contohnya. Contoh dari sudut perkataan, dari sudut perbuatan, dari sudut apa-apa benda lah. Satu benda kalau berkaitan dengan perkataan, anak memang akan faham ya. Dia sebab dia melibatkan komunikasi. Kalau dia tak pernah dengar mak ayah dia sebut benda macam tu dan kita pesan jangan sebut benda macam tu, anak tahu benda tu tak elok. Contoh, budak-budak akan sebut perkataan bodoh. Dia akan cakap dengan kita, ayah tadi kan dia kata bodoh lah kan. Kadang-kadang budak masa kecil dia sangat alert dengan perkataan aku, kata ganti nama pada diri. Kan aku, dia rasa benda tu kasar. So dia akan beritahu pada ibu bapa. Dan termasuklah kadang-kadang budak-budak suka sebut dengan izin perkataan babi kan. Ini memang tak boleh nak lari. Budak-budak dengan main gamenya memang suka sebut benda-benda perkataan-perkataan macam berzikir lah. Macam berzikir kan. Babi, lepas tu sial kan. So apa sebab kita sebagai parent kita nak react kepada anak kalau anak tanya kat kita macam tu kan. Benda ni senang je kan. Benda baik, benda buruk dia jelas. Okay, jadi bila anak dengar, kita bagi tu pada dia, you boleh dengar apa dia cakap, tapi itu bukan perkataan yang sepatutnya yang kamu sebut. Kena clearkan. Kan? Bagi contoh, kita Ramadan kan, kita menghalang diri pada sebut benda-benda yang tak elok, yang seperti ni. Jangan bila dah Ramadan kita mengamalkan lagi sikap-sikap yang lepas lah. Tu satu benda yang perlu ditekankan pada anak. Termasuklah dengan penggunaan gadget. Bila melibatkan handphone, anak perlu faham bukan semua benda dalam tu adalah benda yang baik kan. Ada benda yang tak elok kan. Contoh sebut anak-anak pada kecil kena tahu dah tentang word-word berkaitan dengan lucah, benda-benda yang berkaitan dengan seksi-seksi yang mereka tak boleh tengok sebab benda tu sangat memalukan. Dan anak-anak perlu faham bila mereka terdedah dengan benda macam tu seolah-olah kita ni bersedia untuk orang melihat kita tanpa pakaian. So bila anak dengar, dia akan rasa logik lah. Sebab itu kalau kes macam saya sebut tadi yang sampai liwat sepupu dia kan, anak-anak ni akan tahu untuk buat apa kalau dia tahu apa yang sepupu ajar tu benda yang tak elok. Tapi bila dia tak tahu benda tu, dia rasa macam saya rasa itu yang cabaran tu. Macam kita nak bagi tahu yang benda tu tak boleh nak buat. Sebab benda tu tak terjadi lagi. Benda tu benda yang kita pun tak tahu kita nak share apa. Sebab bila benda macam ni berlaku, antara benda yang bermasalah sampai nak beritahu anak macam mana nak cakap kan, macam mana nak beritahu anak baik dan buruk adalah komunikasi lah. Dan bila melibatkan komunikasi, dia bukan bermula bila dah balik kampung, sebelum tu lagi. Apa yang anak belajar di sekolah, pergaulan dia, apa trend terbaru budak-budak kan, apa benda yang cerita-cerita yang tengah viral ketika ni. Sebagai contoh, kalau dulu viral cerita KL Gangster, semua nak jadi Malik, semua nak jadi macam apa namanya pelakon KL Gangster. Sekarang semua nak jadi Kapla. Semua nak jadi Kapla kan. Kapla High Council. You parents kena tahu benda ni. Kita tak nak anak-anak ni menggunakan perkataan-perkataan yang tidak bagus ya, hingga menyebabkan dia jadi bawa masalah lah ketika berkumpul sesama adik-beradik di hari perayaan lah kan. So benda ni mungkinlah orang nampak pantang larang, tapi satu benda yang macam aku jarang dengar kan. Sebab saya tak nak membawa naratif hari raya seperti yang biasa kita dengar, pantang larang, berkunjung, pantang larang, apa namanya, bersalamat, yang berkaitannya tipikal. No. Yang tu biasa dah. Kita dah biasa. Tapi ini benda-benda yang nampak macam kecil tapi impaknya besar untuk anak tu sendiri. Untuk perkembangan anak tu. Untuk perkembangan anak tu sendiri. Saya rasa satu soalan. Ada soalan lain ke? Ni pun macam dah 30 minit. Satu soalan lah sebenarnya. Tak apalah, soalan kita next session lah. Next session lah. Sikit lah kot kalau boleh petik daripada input Tuan Akhi kan. So apa mungkin point yang boleh nak share kepada masyarakat berkenaan dengan pentingnya fahamkan anak tentang seksual ni, terutama dalam usia kanak-kanak ni. Baik. Ada satu benda yang sangat penting yang saya sebutkan lah. Sebenarnya pendidikan seksualiti ni dia bukan hanya melibatkan aspek fizikal lah, hubungan, berkenaan sebagainya. Tapi antara benda yang penting dalam dimensi dalam sex education adalah kognitif ataupun intelek, otak lah. Dan sebenarnya perkara organ seksual paling penting pada manusia
bukan kemaluan mereka tetapi otak kan. Dan benda yang kita nak tanamkan pada anak kita daripada intelek kognitifnya, itulah benda yang kita nak ajar anak kita bermula daripada awal. Jadi tak kisahlah anak kita hari raya ke, di sekolah ke, di asrama ke, mereka tahu untuk protect diri mereka, tubuh badan mereka, pandangan mata mereka, kemaluan mereka, sebab kita bukan sentiasa ada dengan anak-anak lah. Sebab saya yakin video ni pun akan ditonton kebanyakan oleh ibu bapa. Jadi yelah, untuk anak-anak kita. Okay. So maksud dia ajar anak untuk nak faham apa benda yang nak kena protect macam tu lah kan. Okay, baik. Okay, saya rasa kita dah sampai ke penghujung sesi untuk sesi pertama kali ni. So untuk lain kita nantikan podcast yang seterusnya lah. So saya ucapkan terima kasih banyak kepada Hafiz Fairuz. Alah, baru dah habis atas perkongsian untuk kali ni. Kepada penonton-penonton Pod Ikhlas, jangan lupa untuk like podcast Pod Ikhlas, subscribe channel YouTube kita, dan juga sebab kita ada banyak lagi podcast-podcast yang menarik yang ada di channel kita. Dan juga untuk pengguna Android, Apple boleh dengarkan di Spotify dan juga Apple Podcast. Saya Anas Rahman, host Pod Ikhlas yang dibawakan oleh Yayasan Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. Semoga kita akan bertemu lagi di siaran podcast yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.